bab raf'il yadain, mengangkat tangan. Ini dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan sembahyang, baginda mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahu. Dan apabila baginda mahu rukuk dan selepas daripada mengangkat kepalanya daripada rukuk, yakni baginda melakukan begitu juga. Satu kali Sufyan berkata apabila baginda mengangkat kepalanya, tapi kebanyakannya beliau berkata wa ba'dama yarfa'u ra'sahu min ar-rukuk, yakni selepas baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, yakni dia angkat tangan supaya dengan mula-mula sembahyang. Dan baginda tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk sembahyang, baginda mengangkat kedua tangannya sehingga kedua-duanya hadwa bangkibai, membetuli kedua bahu. Kabbara, kemudian bertakbir. Dalam keadaan begitu, selepas itu baginda beliau rukuk. Kemudian apabila mahu mengangkat belakangnya, baginda mengangkat kedua-duanya, kedua tangan sehingga membetuli kedua bahu. Kemudian baginda bersabda sami Allahu liman hamidah, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya pada ketika mahu sujud, dan mengangkat kedua-duanya fi kulli takbiratin, pada setiap takbir yang diucapkannya sebelum rukuk, sehingga habis sembahyangnya, sampai habis sembahyangnya. Diriwayatkan daripada Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr, dia berkata, saya masih lagi budak-budak, tidak faham sembahyang ayah saya. Fahaddatsani, selepas itu Wa'il bin Alqamah menceritakan kepada saya, diambilnya daripada ayah saya Wa'il bin Hujr. Katanya, saya telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda apabila bertakbir akan mengangkat kedua tangannya. Qala, perawi berkata, Wa'il berkata, kemudian baginda berselimut. Thumma akhadha shimalahu bi yamini, kemudian memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Wa adkhala yadayhi fi thawbi, dan memasukkan kedua-duanya ke dalam kainnya, dalam kain selimut. Perawi berkata, yakni Wa'il, apabila baginda mahu rukuk, dia akan mengeluarkan kedua tangannya, kemudian mengangkat kedua-duanya. Dan apabila mahu mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda akan mengangkat kedua-duanya, kemudian bersujud dan meletakkan mukanya baina kaffai, di antara dua tapak tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud aidan, dan apabila mengangkat kepalanya daripada sujud juga, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sehingga selesai daripada sembahyangnya. Qala Muhammad berkata, ini Muhammad bin Juhadah berkata, saya sebutkan perkara itu kepada Hasan bin Abil Hasan. Dia berkata, itulah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan sembahyang itu, cara itu oleh orang yang melakukannya, dan ditinggalkan cara itu oleh orang yang meninggalkannya. Yani ada yang melakukannya dan ada yang tidak melakukannya. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Hammam daripada Abi Juhadah. Beliau tidak ada menyebutkan mengangkat ketika mengangkat kepala daripada sujud. Yani tidak ada menyebutkan mengangkat tangan ketika mengangkat kepala daripada sujud. Itu tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il lagi, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, yakni takbiratul ihram.
ketika takbir iftitah, yang takbiratul ihram. Diriwayatkan daripada Wa'il lagi bahwa dia melihat Nabi SAW ketika berdiri untuk bersembahyang mengangkat kedua tangannya sehingga kedua-duanya membekuli kedua bahunya. Wa hadza bi ibhamaihi udnayhi, dan dia menyamakan kedua ibu jarinya dengan telinga. Thumma kabbara, kemudian bertakbir. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr lagi, beliau berkata, saya telah berkata, yakni di dalam hati saya lah, la anzuranna, saya pasti akan melihat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersembahyang bagaimana. Qala, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua telinganya. Kemudian memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Apabila mahu rukuk, baginda mengangkat kedua-dua tangannya seperti itu juga. Kemudian meletakkan kedua tangannya ke atas kedua lututnya. Jadi tangan kanan atau lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri. Qala, perawi berkata, apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda akan mengangkat kedua-duanya seperti itu juga. Angkat kedua tangannya. Dan apabila mahu sujud, baginda meletakkan kepalanya di dzalikal manzil baina yadayhi, yakni di tempat yang sesuai, di tempat yang sujudlah, di tempat yang berada di hadapannya, yakni di tempat sujudlah, dengan tidak kita kata melangkah ke depan tapi di hadapannya. Kemudian duduk dengan mengistirahkan, dengan menghamparkan kaki kirinya, dengan melipatkan kaki kirinya ke belakang dan duduk di atas seperti itu. Itu mana istirah. Wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra, baginda meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Dan meletakkan tangan hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhi al-yumna, meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. Meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. Itu satu maknanya. Satu lagi, mengangkat, ya. Hadda itu dengan makna mengangkat sikunya daripada paha kanannya itu. Mengangkat, ini tidak mengenakan, tidak merapatkan siku itu ke paha kanannya. Satu makna tadi dengan makna melekatkan, merapatkan. Apa? Dan baginda melipat dua jarinya, jari kanan, dan membuat halqah, satu halqah di jari, dari ni jari kelingking dengan jari manis. Lepas tu dia buat halqah, ni ibu jari dengan ni jari tengah, dia buat halqah bulat. Wa ra'aytu yaqul hakadha, saya tengok dia buat gini, dia pun buat bulat, buat halqah. Ibham ni ibu jari dengan wusta ni jari tengah. Wa asyara bis sababah, dan baginda mengisyaratkan dengan sababah, jari telunjuk. Satu lagi riwayat sama dengan sanad tadi juga, dan maknanya pun sama juga, tetapi perawinya dalam riwayat ini ada sedikit berbeza daripada tadi. Dia sebut gini, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna", kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas belakang tapak, ini belakang tangan, belakang tapak tangan kiri. Letak tangan kanan ni atas belakang, ini belakang, dhahar kaffihi al-yusra,
Warus dan pergelangan tangan, wasa'id dan lengan bawah. Maknanya gitu. Ni tak. Gitu. Ataupun gini. Ni dia. Wa qala fihi, dan dia berkata dalam riwayat ini, "Tsumma ji'tu ba'da dhalik fi zaman fihi bard." Selepas itu pada musim sejuk yang kuat sangat, saya pergi juga pula. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim sejuk sangat. Saya tengok orang pakai pakaian tebal, banyak pakaian. Tangan-tangan mereka bergerak di bawah kain. Tangan mereka bergerak, mana akak tangan lah. Di bawah kain, walaupun selimut, tapi di bawah kain itu akak dengan tangan. Tapi tidak tinggi, dia jadi gitu. Gitu kan. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr. Beliau berkata, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan sembahyang, baginda mengangkat kedua tangannya, membetuli kedua telinganya. Hiyalah ni makna membetuli dua telinga. Qala thumma ataitum, kemudian saya pergi kepada mereka, saya tengok mereka mengangkat tangan-tangan ila sudurihim, ke dada mereka pada ketika memulakan sembahyang itu, dengan mereka memakai baranik, burnus dan selimut-selimut. Ini pada musim sejuk lah, angkat tangan tu kat tu, apa ke dada gini kan, pasal ada lagi ni. Bab iftitah salat, ini bab memulakan sembahyang. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, dia berkata, saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim sejuk. Saya tengok sahabat-sahabatnya mengangkat tangan-tangan mereka dalam kain-kain mereka ketika sembahyang. Dengan sanadnya lagi, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau berkata, saya telah mendengar Aba Humaid As-Sa'idi di antara 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, yakni Abu Humaid kata pada ketika ada 10 orang sahabat. Di antara mereka ialah Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, saya paling tahu di antara kamu berhubung dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, oleh sahabat-sahabat, kenapa begitu? Dan kamu tidaklah lebih banyak berbanding dengan kami dari segi mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga lebih dahulu daripada kami bersahabat dengan baginda. Qala bala, dia memang pun, memanglah, ataupun memang pun saya tu tidak banyak ikut Nabi seperti kamu, dan saya tidak lebih lama bersahabat dengan Nabi daripada kamu. Qalu, mereka pun kata, sahabat-sahabat lain kata, fa'rid, tak apalah kalau gitu, cuba kemukakan, cuba tunjukkan. Qala, dia pun berkata, ini Abu Humaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang, baginda akan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahu. Thumma kabbara, kemudian bertakbir sehingga tiap-tiap tulang daripadanya berada di tempatnya dengan i'tidal, dengan sederhana. Ataupun dengan tumakninah. Tsumma yaqra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kemudian bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahu, kemudian mengangkat, kemudian rukuk dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua lutut. Tsumma ya'tadil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beri'tidal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri'tidal, yakni rukuk dalam keadaan yang sederhana, dengan tidak
Yansibu ra'sahu, mengangkat kepalanya ke atas. Ini mendongak kepalanya jadi tengok ke depan tu. Tidak. Dan tidak juga menundukkan kepalanya. Mana betul lah, betul. Pada tekok tu betul. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata Sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua-dua bahu dengan i'tidal, yakni dengan tuma'ninah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian turun ke lantai ataupun ke tanah dengan merenggangkan kedua tangannya daripada kedua lambungnya. Ini tidak rapat begitu. Bila sujud tapi buka. Kemudian mengangkat kepalanya dan melipat jari kaki kirinya dan duduk di atasnya. Wa yaftahu asabi' rijlaih, dan baginda melipat jari-jari kedua kakinya. Idza sajada, apabila bersujud ia lipat jari-jari kedua kaki. Kemudian bersujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya dan melipatkan kaki kirinya lalu duduk di atasnya sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Yakni dengan tenang lah, dengan i'tidal ataupun tuma'ninah. Kemudian melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Kemudian apabila baginda bangun daripada rakaat yang kedua, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahu. Seperti mana baginda bertakbir ketika memulakan sembahyang. Kemudian dilakukan sembahyang dzalika fi baqi. Kemudian baginda melakukan begitu pada sembahyangnya yang lagi-lagi itu, yang selepas itu. Hatta idza kanat as-sajdah, sehinggalah apabila selesai bersujud pada rakaat yang akhir yang terdapat, yang ada salam padanya, Nabi SAW akhara rijlahu yusra, melipatkan ke belakang kaki kirinya, wa qa'ada mutawarrikan, dan baginda duduk dengan tawarruk ala syiqqihil aysar, di atas papan paha kiri dia, atas paha kiri dia. Maknanya dengan memasukkan kaki kiri ke bawah ni lah, itu duduk tawarruk tahiyat akhir. Qalu, sahabat-sahabat Nabi-Nya lain kata 10 orang itu kata sadaqta, benar kau. Begitulah Nabi SAW selalu mengerjakan sembahyang. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr al-Amiri, dia berkata, saya berada dalam satu majlis dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka berbincang-bincang tentang sembahyang Nabi SAW. Abu Humaid pun berkata, lalu perawi menyebutkan sebahagian daripada hadis yang telah disebutkan tadi. Dan dia kata, mengikut isnad ini, riwayat ini, apabila Nabi SAW rukuk, baginda meletakkan kedua tapak tangannya dengan tetap di atas kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi, dan dia merenggangkan jari-jarinya. Tidak kata begitu, atas lutut itu buka. Thumma hasara dhahrahu, kemudian melipatkan belakangnya. Ghaira, yakni membongkok, ghaira muqni'in ra'sahu, dengan tidak merendahkan, membongkokkan kepalanya, tidak menurunkan kepalanya, tidak gitu. Dengan tidak merendahkan, membongkokkan kepalanya, tidak menurunkan kepalanya, tidak gitu. Wala safihin bi khaddih, dan tidak
juga menampakkan pipinya. Yang ini dengan ke depan gitu, tengok ke depan gitu. Tidak lenggak gitu. Tidak juga. Ataupun pusing gitu kan? Tidak juga. Ini pun tidak juga. Maknanya betul. Dia nak ayatnya betul lah. Kepala dia. Qala fa idza raka'at fi rak'atain. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada dua rakaat itu, pada rakaat yang kedua, rakaatain, yakni duduk pada rakaat yang kedua, qa'ada ala batni qadamihi al-yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tapak kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan, memperdirikan kaki kanan. Fa idza kana fi ar-rabi'ah, apabila baginda berada pada rakaat yang keempat, afdha bi wariqihi al-yusra ila al-ard. Baginda mengenakan warik, yakni ni papan paha. Paha kiri, mengenakan paha kiri dia ke bumi, ke lantai. Tidak duduk seperti pada rakaat yang kedua tu atas tapak kaki begitu, tidak. Tetapi mengenakan wariknya, ini papan paha dia tu ke lantai ataupun ke tanah. Wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidah, dan baginda mengeluarkan kedua kakinya ke satu arah. Ke satu arah. Kalau ni duduk bawah ni, ni bawah ni, kalau ni pun lipat ke tu juga. Kedua kaki. Ada kadang-kadang orang sakit kaki dia buat gitu. Jadi kalau ni pun tubik ke bawah-bawah tu, kalau ni pun ikut tu juga. Gedi gitu. Gitu, lipat. Ini mengikut riwayat ini lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Affan, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Qala, semua dalam riwayat ini dia menyebutkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, baginda meletakkan kedua tangannya ghairu muftarishin, dengan tidak iftirah. Iftirah adalah mana? Sebab kalau duduk kaki tu rapat sana. Ini tangan dia tu tidak rapat kata ke lantai. Tidak. Bila sujud. Tidak. Dengan tidak menghamparkan lengannya ke lantai. Wala qabidihima, dan tidak juga dengan menggenggam kedua tangannya. Tidak juga. Genggam gitu sampai sujud. Tidak. Muka. Dan hal ini tidak hampar atas lantai, tidak, tetapi dengan mengangkat, tidak merapatkan ke lantai. Wastaqbala bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari-jari kakinya itu ke arah kiblat. Yang ini lipat jari kaki, lipat. Jadi ujung-ujung jari itu menghadap. Ada lipat jari kaki. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada tadi lagi Muhammad bin Amr bin Affan, salah seorang daripada anak-anak Malik, daripada Abbas ataupun Ayyash bin Sahal As-Sa'idi, bahawa beliau pernah berada dalam satu majlis yang mana di dalam majlis itu ada ayahnya, iaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan dia ni, ayah dia ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis itu juga ada Abu Hurairah dan Abu Humaid As-Sa'idi dan Abu Usaid. Lalu perawi terusnya mengemukakan hadis ini, hadis tadi juga. Tetapi dia ada menambah atau mengurangkan. Ini adalah tempat-tempat itu lebih, ada tempat-tempat itu kurang. Qala fihi, di dalam riwayat ini dia berkata, "Tsumma rafa'a ra'sahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Maksudnya daripada rukuk. Lalu baginda mengucapkan Sami'allahu liman, ataupun sambil baginda mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Dan baginda mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar sambil sujud ataupun lalu sujud.
fantasaba ala kaffayhi wa rukbatayhi. Fantasaba ala kaffayhi wa rukbatayhi wa suduri qadamayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas dua tapak tangan, dua lututnya, dan hujung-hujung jari kakinya. Maknanya jari-jari kakinya. Begitulah dalam keadaan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan dua tapak tangannya ke lantai, dua lututnya ke lantai, dan hujung-hujung jari kakinya juga ke lantai sambil sujud. Thumma kabbara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, lalu duduk bertawarruk dengan memperdirikan qadamahul ukhra wa nasaba qadamahul ukhra, dengan memperdirikan kakinya yang satu lagi, yakni kaki yang kanan itu. Thumma kabbara. Kemudian bertakbir, fasajada, lalu bersujud. Kemudian bertakbir sambil bermulai ataupun lalu berdiri, sambil berdiri ataupun lalu berdiri. Walam yatawarrak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk tawarruk, ini seperti duduk tahiyat akhir. Thumma saqal hadis. Kemudian perawi mengemukakan hadis terusnya. Qala, perawi berkata lagi, thumma jalasa ba'da ar-rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk selepas dua rakaat itu, sehingga apabila dia hendak bangun untuk berdiri tegak tu, qama bi takbiratin, baginda mengucapkan takbir. Kemudian rakaat dua rakaat lagi. Dua rakaat lagi. Mana semaya 4 rakaat ni. Walam yadhkur at-tawarruk fi tasyahhud. Tapi perawi tidak ada menyebutkan tawarruk dalam tasyahud, tak ada menyebutkan tawarruk dalam tasyahud. Dulu tawarruk itu pada ketika bertasyahud ada sebut dalam riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbas bin Sahal, beliau berkata Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah berkumpul dan mereka bercerita tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Humaid, aku yang paling mengetahui di antara kamu tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan sebahagian daripada hadis yang tersebut tadi. Qala, perawi berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan meletakkan kedua tangannya ke atas dua lututnya, ka'annahu qabidun alaihi, semacam baginda memegang kedua lutut. Jadi dia letakkan lutut macam pegang kedua-duanya. Wa wattara yadayhi, dan menjadikan kedua tangannya itu macam tali panas. Fatajafa an jambai, yaitu dengan merenggangkan kedua tangannya itu daripada kedua lambungnya. Wa qala, qawli berkata, thumma sajada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, fa amkana anfahu, dengan meletakkan, merapatkan hidung dan dahinya. Wa nahha yadayhi an jambayhi, dan baginda merenggangkan kedua tangannya daripada kedua lambungnya. Wa ba'a kaffayhi azwa mankibaihi, dengan meletakkan kedua tangannya itu membetuli dua bahu pada ketika sujud. Jadi pak tangan itu membetuli bahu. Kemudian mengangkat kepalanya sehingga tiap-tiap tulang daripadanya kembali ke tempat, yakni dengan tenang, dengan tetap, dengan tumakninah, sehingga selesai. Yakni daripada duduk bangun, rukuk, apa semua. Kemudian baginda duduk, fastarasha rijlahul yusra, lalu mengiftirashkan, menghamparkan kaki kirinya, yakni ke belakang, melipat kaki kirinya ke belakang. Wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblati, dan menghadapkan bahagian depan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, dan meletakkan tapak tangan kanannya, tapak tangan kanan dia itu di atas lutut
kanannya, di atas lutut kanan, dan tapak tangan sebelah kirinya di atas lutut sebelah kirinya. Dan baginda mengisyaratkan dengan jarinya, satu jarinya. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Utsbah bin Abi Hakim daripada Abdullah bin Isa daripada Al-Abbas bin Sahal, tetapi dia tidak ada menyebutkan tawarruk. Dia menyebutkan sama seperti hadis Kuleh. Hasan bin Hur menyebutkan sama seperti kedudukan yang tersebut di dalam hadis Kuleh dan Utsbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbas bin Sahal As-Sa'idi daripada Abi Humaid hadis ini. Qala, dalam hadis ini dia ada menyebutkan, perawi menyebutkan apabila bersujud farraja baina fakhidaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua pahanya, yakni daripada perut, dengan tidak menanggung perutnya. Jadi pahanya itu tidak menanggung perutnya, tetapi merenggangkan, dengan tidak hamilun batnahu ala syai'in min fakhidh, dengan tidak meletakkan perutnya di atas mana-mana bahagian pahanya. Abu Dawud berkata, Ibnu Mubarak meriwayatkannya daripada tadi dia kata daripada Kuleh berkata, saya telah mendengar Abbas bin Sahal menceritakan, tetapi saya tidak ingat. Saya tidak ingat falam ahfaz. Saya tidak ingat apa yang dia riwayatkan itu. Dia telah meriwayatkan kepada saya. Saya fikir dia menyebut Isa bin Abdullah, bahawa dia telah mendengarnya daripada Abbas bin Sahal. Beliau berkata, saya telah menghadiri majlis Abu Humaid As-Sa'idi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdul Jabbar bin Wa'id daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hadis ini. Beliau berkata, perawi kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, waqa'ata rukbatahu ila al-ardh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sujud, turunlah kedua lututnya ke bumi sebelum turun lagi kedua tapak tangannya. Maknanya lutut dia turun dulu sebelum turun kedua tapak tangan. Apabila telah bersujud, wada'a jabhatahu baina kaffayhi, baginda meletakkan kedua dahinya di antara kedua tapak tangan, dan dia merenggangkan daripada ketiaknya. Tangan itu biar terbuka dulu, merenggangkan daripada ketiak. Qala Hajjaj wa qala Hammam, dengan sanadnya daripada Asim bin Kulayb daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti juga. Dalam hadis salah satu daripada dua orang perawi tadi ada sebut gini, wa akbaru ilmi annahu fi hadis Muhammad bin Juhada. Saya rasa, kata dia, saya percaya di dalam hadis Muhammad bin Juhada, wa idza nahadha, ada sebut gitu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, dia bangun di atas kedua lututnya, wa'tamada ala fakhidai, dan dia tekan atas pohon. Sambil bangun tu, bangun dengan lutut, bukan bangun dengan tangan. Bangun akak tangan dulu, lepas tu baru lutut. Nak bangun macam tu, tekanlah maknanya atas lutut. Dah pegang, sambil-sambil tu pegang atas pohon. Diriwayatkan daripada Abdul Jabbar bin Wa'id daripada ayahnya, dia berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi salat, mengangkat kedua ibu jari tangannya dalam sembahyang, ila syahmati udhunai, hingga ke ni cuping telinga, syahmati udhunai, sampai situ. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk bersembahyang, baginda akan meletakkan kedua tangannya membetuli kedua bahu. Wa idza raka'a, dan apabila baginda nak rukuk, baginda melakukan seperti itu. Dan apabila bangun untuk bersujud, wa idza raka'a bersujud, dan apabila dia bangun untuk sujud pula,
Jadi apabila dia mengangkat kepala dia daripada rukuk untuk sujud, begitu. Wa idza rafa'a, bukan dia mengangkat untuk sujud, tidak. Apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk untuk kemudian dia bersujud. Yang ini i'tidal itulah, bangun i'tidal. Dia melakukan seperti itu juga. Wa idza qama min rak'atain fa'ala mithla dzalika, dan apabila bangun daripada 2 rakaat, rakaat yang kedua dia bersujud. Setelah duduk tasyahud pada rakaat yang kedua, fa'ala mithla dzalika, baginda melakukan begitu juga. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Maimun al-Makki, sesungguhnya beliau telah melihat Abdullah bin Az-Zubair ketika beliau menjadi imam kepada orang ramai, yushiru bi kaffaihi, beliau mengisyaratkan dengan kedua tapak tangannya ketika bangun dan ketika rukuk dan ketika sujud dan ketika bangun untuk berdiri. Fayaqumu, maka dia bangun dengan mengisyaratkan dengan kedua tangannya. Ini dengan angkat tangan juga bangun. Bangun daripada rakaat yang pertama pun angkat tangan juga. Nak sujud pun angkat tangan. Saya pun pergi bertemu dengan Ibnu Abbas. Saya kata, sesungguhnya saya telah melihat Ibnu Zubair melakukan sembahyang yang tidak pernah saya melihat siapa pun melakukan seperti itu. Saya pun gambarkan, tunjukkan kepada dia isyarat-isyarat tadi. Faqala, Ibnu Abbas berkata, kalau engkau nak lihat sembahyang Rasulullah SAW, kalau engkau suka nak tengok sembahyang Rasulullah SAW, maka engkau ikut sembahyang Abdullah bin Zubair itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada An-Nadhr bin Katsir dari As-Sa'di, beliau berkata, Abdullah bin Fawz bersembahyang dekat saya di Masjid Khaif. Dia apabila sujud sajdatul ula, nak sujudlah pada sujud yang pertama, dia farafa'a min ra'sahu minha. Apabila dia bersujud dalam sujud yang pertama, lalu mengangkat kepala daripadanya, dia mengangkat kedua tangannya tilqa wajhi, gitu, mengangkat takbir itulah. Fa'ankar dzalik, saya membantah dia. Saya bantah, saya tak terima lah. Saya kata kepada Wahib bin Khalid, dia kata kepada Wahib bin Khalid kata kepada saya, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lihat sesiapa melakukannya. Ibnu Tawus pun berkata, saya telah melihat ayah saya melakukannya. Ayah saya kata, sesungguhnya saya telah melihat Ibnu Abbas melakukannya, dan saya tidak tahu, melainkan dia berkata Nabi SAW melakukannya. Yang ini saya percaya, dia mengatakan bahawa Nabi SAW melakukan seperti itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia apabila nak sembahyang, apabila mahu masuk ke dalam sembahyang, beliau akan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Dan apabila rukuk dan apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, apabila bangun untuk tidak adalah angkat tangan. Dan apabila bangun daripada rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau menyebutkan perkara ini, mengangkatkan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Yang ini dia kata Nabi SAW ada buat itu. Abu Dawud berkata, yang betulnya kata-kata Ibnu Umar, ini adalah kata-kata Ibnu Umar, ini bukan sesuatu yang marfu'. Abu Dawud berkata, Baqiyah ada meriwayatkan bahagian awalnya daripada Ubaidillah dengan mengisnadkan, dan As-Saqafi meriwayatkan hadis ini daripada Ubaidillah dengan memauqufkannya, menghentikannya pada Ibnu Umar. Wa qala fihi, di dalam riwayat yang As-Saqafi berkata, wa idza qama min ar-rak'atain, apabila dia bangun daripada rakaat yang kedua, dia mengangkat kedua-dua tangannya hingga ke tetek, gitu. Apabila dia bangun daripada rakaat yang kedua, dia mengangkat kedua-dua tangannya hingga ke tetek,
Gitu. Inilah yang betul. Abu Daud berkata, Laits bin Sa'ad, Malik, Ayyub dan Ibnu Jurayj telah meriwayatkan hadis ini sebagai hadis mauquf. Hammad bin Salamah sahaja telah mengisnadkannya daripada Ayyub. Tetapi Ayyub dan Malik tidak ada menyebutkan mengangkat itu. Mengangkat tangan apabila bangun daripada rakaat yang kedua. Lain ada menyebutkannya dalam hadisnya. Qala Ibnu Jurayj fi dalam riwayat itu, qultu li Nafi', saya berkata kepada Nafi', adakah Ibnu Umar mengangkat pada kali yang pertama itu lebih tinggi, paling tinggi daripada yang lain-lain? Beliau berkata, Nafi' berkata, tidak, sama saja. Kali mula-mula, kali yang kedua, kali yang ketiga itu sama saja tinggi dianya angkat. Qultu, saya berkata, tolong tunjuk saya bagaimana. Fa asyara ila sadyain, dia pun tunjukkan hingga sampai ke tetek ataupun lebih rendah lagi daripada itu. Dia tunjuk. Dan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila mahu memulakan sembahyang, dia mengangkat kedua tangannya membetuli bahunya, dan apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia mengangkat kedua-duanya lebih rendah daripada tadi. Abu Dawud berkata, tidak ada sesiapa pun selain daripada Malik ada menyebutkan dia mengangkat kedua-dua tangan itu lebih rendah daripada yang pertama. Selain daripada Malik ada. Sejauh yang saya tahu, Malik seorang saja yang ada menyebutkan pada kali yang kedua itu dia angkat rendah daripada yang pertama. Bab dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila berdiri, yakni apabila bangun daripada rakaat yang kedua, rakaatain daripada dua rakaat itu, maksudnya rakaat yang kedua lah. Bila bangun daripada rakaat yang kedua itu, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada siapa ni? Ali bin Abi Thalib, daripada Rasulullah SAW, bahawa beliau apabila berdiri untuk bersembahyang fardu akan bertakbir, kemudian mengangkat kedua-dua tangannya dan mengangkat kedua-dua tangannya membetuli bahu, dan melakukan seperti itu apabila selesai membaca, ini baca sehah, baca ayat, itulah. Dan apabila hendak rukuk, dan apabila dia hendak rukuk, wa yasna'uhu, dilakukannya apabila dia mengangkat kepala daripada rukuknya. Dia lakukan nak rukuk, nak bangun daripada rukuk, angkat tangan. Tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana sembahyangnya ketika sedang duduk. Ketika sedang duduk tu tak ada. Dan apabila bangun daripada dua sajdah, dua sujud, maksudnya rakaat yang kedua lah, baginda mengangkat kedua-dua tangannya begitu juga. Wa kabbara dan bertakbir. Abu Dawud berkata dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi ketika menggambarkan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apabila baginda bangkit daripada dua rakaat ataupun rakaat yang kedua, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahunya, seperti mana baginda bertakbir ketika mula-mula bersembahyang, ketika memulakan sembahyang. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Malik bin Huwairis, dia berkata, saya telah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir, dan apabila mahu rukuk, dan apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, sehingga menyampaikan kedua-dua tangannya itu ke furuk, yakni hujung telinganya, bahagian atas telinga. Itulah. Itu makna furuk betul. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bashir bin Nahik, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, kalaulah aku berada di hadapan Nabi SAW, nescaya aku dapat melihat kedua ketiak baginda. Ibnu Mu'adz menambahkan katanya, Lahad berkata,
Tengok tu, kata dia. Tidakkan kau melihat ataupun tengok tu, dia dalam sembahyang dan tidak dapat berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazada Musa menambahkan, maksudnya apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan daripada Alqamah, beliau berkata, Abdullah menceritakan kepada kami, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bersembahyang. Baginda bertakbir dan mengangkat kedua-dua tangannya, dan apabila rukuk tabbaqa yadayhi, baginda merapatkan kedua tangannya, menyelitkan kedua tangannya di antara rukbatayhi, dua lututnya. Ini mana tabbaq? Tabbaq letak di antara dua lutut. Bukan letak atas lutut. Qala fadala dzalika Sa'dan. Perawi berkata, perkara ini, kita ini sampai kepada Sa'ad. Sampai kepada Sa'ad. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pun berkata, benar saudara saya pun, memanglah kami dulu melakukan begitu. Kemudian umirna bihadza, kami diperintahkan begini. Maksud beliau memegang kedua lutut itu. Bab orang yang tidak menyebutkan mengangkat tangan pada ketika rukuk. Orang yang tidak ada menyebutkan mengangkat tangan pada ketika rukuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Alqamah, beliau berkata, qala Abdullah ibn Mas'ud berkata, mahukah kamu aku bersembahyang dengan menjadi imam kepada kamu seperti sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Alqamah berkata, fa shalla, maka dia pun bersembahyanglah. Dan dia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali sekali saja. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan tadi juga daripada Alqamah juga, beliau berkata, maka beliau mengangkat kedua tangannya mula-mula pada kali pertama. Wa qala ba'dhum, sebahagian perawi menyebutkan marratan wahidah, sekali saja. Ini takbiratul ihram saja, angkat tangan. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan sembahyang, baginda akan mengangkat kedua tangannya hingga hampir kepada kedua telinganya, kemudian tidak lagi kembali, yakni mengangkatnya. Tidak lagi mengulangi mengangkat tangan itu. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yazid, serupa dengan hadis Syarik tadi, tapi dia tidak ada sebut dalam riwayat ini thumma la ya'ud, kemudian Nabi tidak kembali mengangkat lagi, tak ada sebut. Qala Sufyan qala lana bil Kufah ba'du, Sufyan berkata, jadi perawi di atasnya menyebutkan kepada kami di Kufah. Kemudian lepas tu mula-mula tak ada sebut, kemudian dia ada sebut thumma la ya'ud, kemudian Nabi SAW tidak kembali mengangkat tangan lagi. Jadi perawi di atas dia tu Asim lah. Qala Abu Dawud berkata, Hushaym, Khalid dan Ibnu Idris telah meriwayatkan hadis ini daripada Yazid, tapi mereka tidak ada menyebutkan thumma la ya'ud, kemudian mereka tidak kembali, kemudian Nabi SAW tidak kembali mengangkatnya. Di sini Ibnu Mas'ud lah. Ibnu Mas'ud ni dia tunjuk Nabi SAW buat. Jadi Ibnu Mas'ud tidak kembali mengangkat kedua tangannya pada ketika lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bin Azib, dia berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulakan sembahyang, kemudian baginda tidak mengangkat lagi sampai selesai sembahyang. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW apabila mahu masuk ke dalam sembahyang, yakni mahu memulakan sembahyang, baginda akan mengangkat tangannya, tinggi
akan mengangkat tangannya tinggi dengan tegak. Dengan tegak. Dengan tegak ataupun mengangkat tangannya betul-betul. Rafa'a yadayhi maddan. Mengangkat tangannya dengan menghulurkan ke atas. Walaupun mengikut setengah-setengah ulama ada juga menyebutkan mengangkat tangan betul ni begitu. Itu gimana? Ada juga. Tetapi kebanyakan ulama tidak faham gitulah. Mengangkat tangan itu maknanya mengangkat apa tadi? Tak apalah. Ini semua panjang sikit ni. Bab ni kita baca kedua selalu bab. Satu di bawah bab, yakni menunjukkan dalam sembahyang ni selain daripada takbiratul ihram tu ada angkat tangan pada ketika nak rukuk dan bangun daripada rukuk angkat tangan. Ada yang menyebutkan begitu. Masalah angkat tangan dalam sembahyang ni lah. Iftitah tu boleh dikatakan semua sepakat lah. Iftitah tu cuma sepakat lagu mana ada khilaf juga. Ada khilaf juga. Ada yang kata fardu, tak boleh, tak sah kalau tak angkat tangan. Bukan takbir saja, takbir saja tak jadi. Ada yang kata wajib. Kebanyakan ulama mengatakan sunat, mustahab. Hak tu sepakatlah dari segi. Walau bagaimanapun ada belakang. Adalah pendapat bergelintir ulama. Dia kata tak payah. Tak payah. Takbir saja. Dan akad tu tak boleh. Ada tapi waktu ganjil. Pendapat yang ganjil. Boleh dikatakan yang diterima oleh kebanyakan yang angkat tangan lah mula-mula. Semua terima. Tak kira ganjil tu lah. Kemudian hak jadi ada khilafnya angkat tangan dalam sembahyang selepas takbiratul ihram, yakni angkat tangan pada ketika nak rukuk, ketika bangun daripada rukuk, ketika nak sujud, ketika bangun daripada sujud, dan ketika bangun daripada rakaat yang pertama, ketika bangun daripada rakaat yang kedua, ketika bangun daripada rakaat yang ketiga. Itu beberapa tempat. Hak tu ada khilaf, banyak khilaf. Banyak khilaf. Sehingga kalau kita mana-mana ada kitab Badlul Majhud ni boleh tengok. Dalam syarah Badlul Majhud berapa lah panjang. 15 lah. Bahas hak ni saja. Dari segi dalil masing-masing pasal lagu mana ni. Dari segi dalil masing-masing. Hujah masing-masing. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Dalam 15 lah. Lepas tu mula-mula ni lepas tu celah-celah tu belakang tu ada lagi lah. Ada lagi lah. Lepas tiap hadis tu ada lagi sikit-sikit banyak. Tetapi hak panjangnya hak 15 lah. Bahas ni sebab apa? Sebabnya khilaf banyak. Daripada zaman sahabat lagi khilaf. Sahabat-sahabat besar pun khilaf. Lepas pada tu oleh kerana khilaf ni, Imam Abu Daud seperti biasalah dia nak sebutkan dalil bagi masing-masing golongan. Jadi kalau kita perhati dalam bab yang pertama ni, cara Imam Abu Daud susun ni, dalam bab yang pertama dia kita nampak dia sebut belakang. Cerita akad tangan dalam sembahyang ni tak kira di mana-mana tempat ada dalam bab yang pertama. Dalam bab yang kedua yang pendek tadi, sikit tadi, dia menyebutkan di situ iaitu riwayat-riwayat yang menyatakan tidak ada akad tangan ni kecuali kali yang pertama saja, iaitu pada takbiratul ihram sahaja. Adapun pada lain-lain itu tak ada. Tak ada. Dia pegang dengan itulah. Imam Abu Daud mari kedua. Cumanya dalam akad tangan ni dia campur situ. Dia campur situ. Sehingga hak ketika nak nak sujud. Bangun daripada sujud tu ada sebut tadi.
bangun daripada rakaat yang pertama pun ada sebut tadi. Padahal orang yang terima akad tangan tu kebanyakannya tak terima tu. Tak terima. Amalan Ibnu Abbas kan dia sebut tadi. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair tu. Tu pada umumnya orang tak guna. Jadi lagu mana orang-orang yang terima akad tangan di tengah-tengah semaya je lah. Hak lagu tadi dia tak terima semua sebab apa? Dia kata hak tadi tu, hak banyak-banyak sangat tu, hak tu sudah masuk. Macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia berpendapat begitulah. Masuk. Kecuali hak tidak masuknya, hak tu tak ada hak dalam semaya selain daripada takbiratul ihram. Pada ketika nak rokok, bangun daripada rokok, dan pada ketika bangun daripada rakaat yang kedua. Hak tu saja. Hak lain-lain tak ada. Tak ada semua. Ada dalam hadis, ada tu suku, ada tu bab lain. Ada tu memang ada lah, tak ada masalah lah. Tapi dia kata sudah masuk. Sahih. Dia sudah masuk, tak dipakai mana pun sahih. Dia menceritakan hak dulu. Lepas tu dia celah-celah tu banyak lah yang kita baca ni, macam-macam caranya kan. Ada hak akad tangan ni, sekat ni, akad tangan sekat ni, ada akad tangan ke atas tu pun ada. Imam Abu Dawud buat mari belah. Tapi umumnya sekat telinga ni lah. Ataupun pada ketika tu bawah lagi. Tak ada. Ada juga akad sikit lah bawah lagi daripada tetek. Akad sikit gitu. Ada juga. Sebab itulah kita sudah sebut dah sebelum pada ni pun. Dalam semaya ni saja, daripada tak semaya, tak orang panggil masuk semaya, sampai tak akhir semaya, 200 lebih silap ulama. Ada hak-hak tangan saja tu pun beza dah. Hak ni kata betul, hak ni kata pokok, hak ni kata sini, hak ni kata sini, macam-macam. Hak tu saja tergantung dah. Atau apa saja 200 lebih khilaf. Jadi kita harakah kalau nak dalil panjang muka 15 muka surah. Kalau masuk hak ni kata gini, hak ni kata gini, cara bahas ulama lah. Ni hadis sahih. Apa dia tak sepakat hak ni? Masa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengikut qaul yang masyhur dalam mazhab dia, memang tak ada akad kecuali hak mula-mula. Pasal hadis-hadis yang sahih ni, orang lain tengok apa dia terima. Tu panjang lah tu. Hak tu yang jadi 15 muka surat tu. Dia jadi 15 muka surat. Panjang. Jadi secara ringkasnya, mereka ni pun kata lagu tu juga. Kan kamu kata lagu mana? Apa ketika baru nak pergi sujud tu tak ada akad tangan. Ketika bangun daripada sujud tu, nak antara dua sujud. Apa tak akad tangan? Kamu kata masuk. Kami pun kata lagu tu jugalah, kata dia. Kalau lain-lain selain daripada takbiratul ihram, semuanya sudah masuk. Rekat itu. Dia kata sudah masuk. Kalau tidak, orang tu akan kata gini, orang ni akan kata gini. Balik-balik hak asal. Hak asalnya hak ni semua terima belakang. Ni sorry. Hak lain sudah masuk, kata dia. Lepas tu hadis sahih, supaya kamu nak katakan hak sahih. Hak sahih juga. Akad ketika nak sujud, bangun daripada sujud tu sahih juga. Kamu kata masuk, kami kata lah betul lah. Bagi hak tidak terima, hak terima, tak, dia kata ni sabit. Memang kalau masuk macam mana sahabat-sahabat buat begitu ramai lagi, pakai dia tak tahu masuk. Dia kata kita, pakai dia tak tahu masuk. Ni ramai ni juga buat ni. Lepas tu demo ni kata, dia boleh jadi dia tidak tahu masuk. Macam-macam ni bahas. Mana boleh tu kata dia tidak tahu, ramai ni semua tu. Jadi kalau nak dalil, oleh kerana dalil masing-masing panjang dan perbahasan dia halus, dia tak boleh dalam masa rekah. Cuma ayat ni hak rekah. Kalau nak minggu depan boleh, kalau tidak pun pakai lalu gitu. Jadi hak silah-silah semaya tak ni, tunggu. Kesimpulannya kalau nak kira hak nak tipu lah rekah, benda ni benda khilaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Imam Bukhari buat benar pegang. Bahawa ada benda ni. Tidak mansuh. Imam Bukhari tulis satu kitab khusus ni. Juz'u Raf'il Yadain. Juz'u Raf'il Yadain. Dia sebut ke dalam. Tapi puak-puak ni kata, kita tengok tidak sebut. Dalam kitab tu Imam Bukhari sebut belakang. Orang dia sebut belakang. Kalau nak sujud tu ada sebut tu. Lepas tu kalau kita tanya apa tak sepakat hak tu. Hak tu pun saya juga. Dia kata sudah mansuh. Nak tahu mana mansuh. Sedangkan kemudian dia kata lagi, itulah setiap orang nak tengok Nabi main lagu tu. Lagu mana? Tu pajalah bahaya. Lepas tu kita tengok di sebelah-sebelah tadi, banyaklah perkara lain. Iaitu apa ni? Bila nak sujud tu turun lutut dulu. Setengah-setengah orang dia turun tangan dulu kan. Itu pun benda khilaf juga. Walaupun dalam hadis ni sebut turun lutut dulu. Dan bangun bila bangun tangan dulu dan lutut tu yang terakhir. Bangun. Setengah-setengah orang tidak. Tangan tu yang terakhir. Bukan lutut yang terakhir bila nak bangun. Itu pun benda khilaf juga. Benda khilaf juga. Tak jadi masalah. Lepas tu kita tengok dah tadi. Ada yang sebut ni pegang ni. Begini cara dia pegang. Ada yang sebut lagu lain. Lagu ni. Ada yang sebut lagu ni. Macam-macam. Tu pun khilaf juga. Banyak. Tak jadi masalah. Jadi masalah. Nanti akan rata ada lagi cerita lain lagi. Letak mana pula tangan tu. Tu pun satu perkara. Khilaf juga. Banyak khilaf. Tak jadi masalah. Pendeknya faedah kita ni orang ngaji hadis lagu mana. Senang. Kita pergi mana-mana tak jadi masalah. Lah. Mana-mana benda khilaf. Nak akak tangan akak. Mana-mana ulama kita terima tak apa. Buat. Tak boleh buat pun tak apa. Ini khilaf ni khilaf. Bukan khilaf atas benda wajib, atas tak sah. Atas lebih saja. Kalau tak buat tak apa. Orang kata akak tangan daripada ketika nak rokok, bangun daripada rokok. Kalau tak akak ke mana? Tak apa juga. Dia pun kata tak apa. Cumanya tak boleh lah hak sunnah. Kena mengikut dia. Sunnah. Gitu. Lepas tu kita tengok pula tadi. Cara rokok, cara sujud, cara rokok tu pernah satu ketika tasbih. Ni tasbih. Bukan letak atas lutut. Kalau lagu tu tak boleh buat lah. Sebab apa? Sahabat kata dah. Jelas dalam hadis. Dulu betul dia kata betul. Ibnu Mas'ud kata betul kata dia. Tapi waktu tu dulu kita memang buat dulu. Lepas tu kita diperintahkan supaya letak atas lutut. Kalau lagu tu tak boleh pakai. Boleh pakai. Begitu juga berkenaan dengan hak saat ni. Akak tangan, kapal ni, celah tengah-tengah semayang. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa dilarang. Akak-akak. Hak lain daripada takbiratul ihram. Ada juga riwayat-riwayat yang menunjukkan larangan tu hak lain daripada hak 3 tempat tadi. Lain daripada takbiratul ihram. Hak lain tu lain. Atas satu lah dia jadi khilaf. Lepas pada tu cara duduk pun ada khilaf. Cara duduk pun ada khilaf. Tadi kita tengok ada duduk. Kalau orang sakit jadi kemudahan lah. Jadi dengan sebab itu kita tak payah berkerah dalam masalah ni. Benda-benda khilaf. Dia kata pada ketika tayak tu kaki ni lipat. Dari kaki tu biar menghadap ke kiblat. Kaki kanan lipat biar menghadap ke kiblat. Mana bukan gitu, bukan letak gitu, tapi gitu dengan melipat. Bukan gitu. Ada semua orang dia letak gitu. Ini pun benda khilaf. Hak lagu ni pun ada. Hak lipat gitu memang hak wajibkan. Hak selalu Nabi buat gitu. Tapi hak lipat kau ni keluar. Ada juga. Hak lipat keluar. Hak ni boleh kalau kita tak sedap, kita tidak selesa, kita sakit orang kalau gelam mana, tak duduk tak jadi masalah. Walau bagaimanapun kita kena tahu hak kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat yang mana. Buatnya begitu dengan lipat. Pada ketika sujud tu pula kaki ni rapat kedua-duanya, hujung jari. Dan hujung jari tu lipat, kedua-duanya menghadap pada kiblat. Kalau boleh, kalau tak boleh hujung jari tu begitu tak apa sikit, tak apa dah lipat sikit. Tak apa dah.
Itu pun dalam benda khilaf, tak apa. Lepas tu kalau kita perhati pula dalam mazhab pula, ada khilaf lagi. Macam mana kalau dua kaki tutup akak? Tidak rapat. Itu pun ada khilaf. Mana ada khilaf. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kena mesti kena rapat. Rapat. Tak apalah, tak lipat pun. Rapat. Kedua-dua kaki. Dan rapat kedua-dua kaki itu tak boleh kurang daripada Subhanallah. Tengok. Tak boleh kurang daripada itu. Kalau tidak, tak boleh. Siapa tak sah nak semayang dalam mazhab Syafi'i. Jangan sementara sangat. Kena tu. Dia kena kurang-kurang Subhanallah. Tengok. Kalau tidak, tak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tak apa. Kelakak kedua-dua kaki, tak apa lagi. Corek. Lutut saja. Tak apa. Itu masuk benda khilaf. Lepas tu kita tengok tadi Nabi SAW letak atas hidung. Sujud, hidung dan dahi. Itu pun benda khilaf juga. Sebab tu kata banyak khilaf. Ada yang mengatakan kalau dahi saja tak apa. Kalau dalam mazhab Hanafi hidung saja tak apa. Hidung saja. Tapi tak usah buat lah lagu tu. Dia pun tidak kata buat lagu tu lah. Molek. Tak. Soal boleh lah soal ni masalah sah ke tidak sah. Itu. Kita kena buat hak paling molek. Hak paling molek ni tak kedua-duanya lah. Dia rata. Dahi dan hidung. Kecuali kalau sakit kita tahu. Ni hidung sakit naik je awak ni dah. Tak betul tak boleh. Misalnya. Tak apa. Kan ada jalan bila kita tahu. Begitulah. Dan kita akan tengok cara duduk dia akan ada dalam bab suku pula. Dalam bab suku pula. Lepas pada tu akak tangan buat tangan dalam kain. Itu pun ada juga. Boleh. Tak apa. Tidak kata bila nak angkat tangan mesti kena keluarkan tangan daripada kain. Tak apa. Dengan lindung pakai sarung tangan. Tak apa. Supaya kalau sejuk. Itu pun juga di sini. Sejuk tangan tu duduk dalam. Akak tidak sampai ke atas ni lah. Tidak sampai ke telinga ni lah. Kat tu lah akak. Tapi akak tangan. Boleh. Nak akak tu tak jadi masalah. Lepas tu dia pakai burnus ni. Burnus ni apa? Burnus ni baju sekali dengan tuduh kepala. Dia bersambung dengan tuduh kepala. Kalau zaman sekarang ni dia ada zip kan. Dia boleh zip. Buka tu pakai jadi dabar baju ni. Kalau sambung tu zip tu sambung. Ni tempat-tempat sejuk orang pakai tu lah. Pakai burnus. Dengan pakai burnus begitu pun boleh. Tak apa. Setengah lama kata burnus ini sejenis topi panjang. Panjang topi. Ada juga dia kata topi panjang. Jadi topi panjang tu pun tak apa. Asal kena dahi. Tak apa. Dia kata kena pecah tu tak apa. Dan aksi apa pakai kain selimut? Boleh. Lepas tu sahabat-sahabat tunjuk macam mana Nabi SAW semayang ni tadi. Seperti kita tengok tadi lah. Itu secara umumnya, secara kasar. Lepas tu tengoklah. Kalau kita nak bincang lagi, lebih halus lagi perbahasannya, maka kena tengok semula lah. Kalau ini kita lalu dulu makna hadis tu. Sama ada beberapa kita nak bahas tu ataupun kita nak dulu. Tetapi secara ringkasnya benda khilaf. Tak ada nak balik, nak bahas. Kalau bahas pun untuk ilmu. Untuk ilmu kita boleh tahu. Lah banyak kau lah ilmunya. Dari segi ilmu tu banyak lah akan dapat. Tapi dari segi nak balik tu tak ada. Benda ni boleh berlaku. Buat pun boleh. Tapi buat. Cuma kita kena pakai dalam ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam riwayat tadi ada sebut pada ketika nak sujud, bangun daripada sujud itu, umumnya ahli sunnah wal jamaah, imam ahli sunnah wal jamaah kemudian tak guna. Sekadar hak tadi je ada. Hak tu diamalkan oleh Syiah. Diamalkan oleh Syiah. Ada pun sahabat-sahabat yang dia buat lagu tu, mana buat? Dia oleh kerana dia sendiri terima. Tengok Nabi SAW buat itu, dia buat. Ada kalanya sahabat ni dia akan buat itu. Hak dia tahu daripada Nabi SAW. Atau ada ketikanya dia buat itu.
kita kena pakai imam-imam besar. Terima. Hak mana? Hak tu tak. Walaupun asalnya ada. Walaupun pada asalnya ada. Itulah cara ringkas. Nak tahu mana asalnya ada, lepas tu tak ada. Siapa dia kata lepas tu bahar riwayat dia, hak tu sukulah tu. Akad tu lah di mana ni Allah.